Terima kasih. Ini tentang GST. Secara ringkasnya, kerajaan belum bercadang untuk mengembalikan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. Ia telah dinyatakan dalam Belanjawan 2023. Sebaliknya, kerajaan bercadang untuk melaksanakan langkah percukaian progresif dengan meluaskan asas cukai kepada golongan yang berkemampuan. Contohnya melalui pengenalan cukai barangan mewah, cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham tidak tersenarai, serta cukai vape atau rokok elektronik. GST boleh direka untuk menjadi cukai progresif pada masa depan dengan mengenakan kadar sifar ke atas barang dan perkhidmatan asas yang digunakan oleh golongan kurang berkemampuan. Langkah itu telah memastikan bahawa golongan pengguna ketika ianya dilaksana pada tahun 2015 hingga 2018 masih menikmati taraf hidup yang wajar dengan keperluan semasa. Jika GST dilaksanakan semula, sistem percukaian Malaysia secara umum akan kekal bersifat progresif, iaitu golongan berkemampuan menanggung kadar beban cukai yang lebih berbanding golongan kurang berkemampuan, atau sekurang-kurangnya mencapai tahap sistem cukai proporsional, iaitu setiap golongan menanggung kadar cukai yang sama terhad kepada kemampuan masing-masing. Saya ingin maklumkan bahawa pendapatan daripada GST pada tahun 2015 37.9 bilion, 2016 59.3 bilion, 2017 67 bilion, 2018 36.7 bilion, menjadikan angkanya 201 bilion, tetapi ditolak dengan GST refund sekitar 3 tahun setengah itu sebanyak 67.8 bilion, maka hasil bersih GST 2015 27.3 bilion, 2016 41.2 bilion, 2017 44.3 bilion, 2018 20.2 bilion. Hasil bersih GST dalam masa 3 tahun lebih itu ialah 133.1 bilion ringgit. Itu angka yang ada yang ingin saya kongsikan. Terima kasih. Yang Berhormat Julutun, soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri di atas pencerahan yang diberikan. Kita mendukung konsep kerajaan madani di mana kita ingin menoktahkan miskin tegah. Dalam konteks itu, adakah Timbalan Menteri berpendapat bahawa pelaksanaan GST sekarang ataupun bila-bila masa akan memberi kesan kepada rakyat biasa, terutamanya golongan B40? Terima kasih. Yang Hormat Menteri. Dalam dunia ini ada 193 negara, Datuk Yang Pertua, itu dalam United Nations, campur 2 pemerhati termasuk Palestin. 174 negara telah melaksanakan GST. 174 bahagi 193, 90% negara dalam dunia ini telah melaksanakan GST ataupun dikenali juga sebagai VAT, Value Added Tax atau Goods and Services Tax. Jadi kalau kita melihat kepada trend itu, 174 per 193, takkanlah 174 negara itu silap membuat keputusan. Lainlah kalau negara yang 20 sahaja buat GST, ini 174 yang buat. Oleh kerana itu, untuk masa-masa yang kehadapan, GST ini sebenarnya boleh membantu pendapatan yang lebih. Dengan pendapatan yang lebih itu, kita boleh membantu rakyat yang susah. Mungkin jika sekarang ini kita ingin menoktahkan kemiskinan tegah, jika ada GST, kita boleh menoktahkan kemiskinan yang bukan hanya pendapatan 1109 boleh dinoktahkan, tapi juga pendapatan yang 2208 dan ke bawah juga boleh dinoktahkan jika kita mempunyai keuangan yang banyak. GST boleh jadi cukai yang progresif jika kita mengenakan kadar sifar kepada barangan yang diguna oleh orang B40. Oleh itu, kita masih lagi mengkaji, menilai bilakah masa yang sesuai. Kita masih lagi tidak menoktahkan GST ini. Itu setakat itu yang saya boleh nyatakan. Cuma pada tahun ini dia tidak akan dilaksanakan. Soalan saya ialah yang pertama, selepas daripada GST dimansuhkan,
apakah SST ataupun lain-lain cukai boleh menampung dan berapakah pendapatan kerajaan dalam tempoh selepas GST telah dimasukkan. Yang kedua ialah apakah kerajaan boleh mencapai sasaran pengurangan defisit fiskal kepada 3.2% daripada KDNK pada tahun 2025 jika GST ataupun cukai seumpamanya tidak diperkenalkan dalam tempoh terdekat. Terima kasih Tuan Dipertua. Menteri Yang Berhormat. Angka yang ada di tangan saya apabila GST dimansuhkan, dia dilaksanakan semula SST. Sebelum itu kita tidak perasan ada SST 10% kerana kita tidak kisah pun. Tetapi bila GST dilaksana, nampak cukai di semua resit, maka kita melihat berlaku cukai, walhal pada sebelum itu dah ada 10%. Kemudian kita hapuskan yang 6%, kita kembali pada 10% walaupun jumlah barangan yang kena itu berkurangan. SST yang dikutip misalnya pada tahun 2019 27 bilion, pada tahun 2020 26 bilion, pada tahun 2021 25 bilion. Bayangkan tu, cukai bersih daripada GST 44 bilion yang paling tinggi, cukai purata daripada SST lebih kurang 25 bilion. Itu bezanya, 44 bilion dengan 25 bilion. Jadi banyak angka itu. Kalau dilaksana GST pada saat dan ketika ini mungkin 44 dah jadi 50. Kalau kita lihat 50 kita tolak dengan cukai SST yang tertinggi, katalah 25, maka 25 bilion kita kurang daripada SST dibanding dengan GST. Jadi ini fakta angka-angka yang kita ada. Jadi ahli-ahli yang berhormat sekalian, adakah kita boleh mencapai defisit fiskal yang kurang? Ini bergantung kepada sama ada kita akan buat keputusan mengenai GST ini atau tidak. Tetapi ada kaedah lain yang kita cuba melaksanakannya, seperti e-invoicing. E-invoicing ini akan dilaksanakan dan dah dimulakan oleh LHDN. Bagaimana invoice elektronik dikenakan kepada pedagang dan juga usahawan dan juga PKS, PMKS, syarikat-syarikat supaya pengurangan the black economy itu. Sebab GST boleh mengurangkan the black economy, shadow economy, underground economy ini lebih kurang 30% daripada KDNK. GST boleh mengurangkan 20% daripada 30% itu. Kita harap dengan penggunaan e-invoicing, segala perniagaan semakin telus dan kadar ekonomi gelap itu kita boleh kurangkan dan kutipan hasil kita boleh tambah sebelum ada keputusan lain mengenai GST ini. Terima kasih.